undang-undang Omnibus Law ni memang akan menarik lebih banyak investor, akan lebih merancakkan ekonomi di Indonesia dan sebagainya. Dan kita dah nampak dah kesannya sekarang. Tetapi bila kita bercakap tentang Omnibus Law berkaitan perkebunan ataupun alam sekitar, berlaku ataupun ada beberapa kelemahan-kelemahan yang ditonjolkan dalam Omnibus Law tersebut. Antaranya yang pertama, bila berlakunya ataupun bila ramai investor besar masuk ke dalam Indonesia untuk buat kebun ataupun ladang, misalnya kelapa sawit, mereka akan menghimpit ataupun akan menyukarkan petani-petani kecil untuk masuk ataupun bersaing dengan company-company besar tersebut. Dan kalau kita tahu, bila investor besar masuk dan mereka suntik beberapa banyak modal yang lebih besar daripada petani kecil, lama-kelamaan petani-petani tradisi ni akan disapu ataupun akan hilang pekerjaan mereka secara perlahan-lahan. Kelemahan yang kedua berkaitan Omnibus Law alam sekitar ataupun perkebunan adalah konflik berkaitan hutan simpan dan juga perkebunan ataupun ladang kelapa sawit semakin memuncak. Sebelum berlakunya Omnibus Law, kita pun nampak ada banyak sangat isu berkaitan ladang sawit di negara Indonesia yang mana tidak mengikut SOP, tak ada undang-undang yang spesifik dan sebagainya. Dan Omnibus Law kali ini juga tidak menggariskan dengan jelas beberapa perkara ataupun status-status hutan. Mereka tidak memisahkan perkataan hutan dan juga ladang daripada maksud yang sama. Jika di Malaysia, kita panggilkan sebagai ladang hutan, which is kita buka satu ladang di tengah-tengah hutan, dan mereka ada ataupun melakukan hal ini dalam Omnibus Law yang baru. Dan kelemahan ketiga Omnibus Law ini adalah jika projek tersebut tidak begitu besar ataupun pembukaan tanah baru, mereka tidak memerlukan EIA ataupun Environmental Impact Assessment kepada kawasan tersebut. Dan ini akan lebih banyak mengakibatkan konflik-konflik yang lebih besar daripada orang kampung dan juga investor. Kita nampak jika di Malaysia sendiri, walaupun satu-satu projek berimpak besar kita lampirkan EIA ataupun kita berikan laporan impak alam sekitar dekat satu-satu projek tersebut, kita masih nampak banyak berlakunya masalah alam sekitar. Apatah lagi jika ada projek-projek yang tidak menampilkan laporan EIA tersebut. Kelemahan yang keempat pula adalah akan berlaku perebutan tanah dengan orang rimba ataupun orang asli di sana. Dan ini telah berlaku di Papua sendiri. Mereka telah dikeluarkan ataupun telah dihalau daripada kawasan perumahan mereka ataupun hutan-hutan mereka kerana ingin memberi ruang kepada pembangunan. Yang ini kita boleh reflect sendiri di Malaysia, di mana ramai orang asli kita telah kehilangan tanah, telah kehilangan kampung dan sebagainya kerana memberi laluan kepada pembangunan-pembangunan yang tidak mampan. Kelemahan yang terakhir adalah kita punya masalah jerbu tidak akan pernah selesai kerana tak ada satu undang-undang yang akan bind apa masalah ataupun apa yang berlaku di perkebunan di sana. Dan kita masih nampak Transboundary Haze Act masih tidak berjalan dengan lancar. Setakat hari ini, walaupun kita tahu tahun lepas pada tahun 2020 kita tidak merasai jerbu daripada negara jiran, tetapi itu disebabkan oleh pandemik. Jika berlakunya Omnibus Law ataupun tak ada kekangan ataupun satu undang-undang yang bind ataupun yang mengekang daripada pembakaran terbuka ataupun pembukaan hutan yang sangat besar, kita akan sentiasa merasa masalah jerbu sehingga ke anak cucu kita. Jadi sebagai konklusinya, apa yang berlaku di Indonesia sebenarnya tidak jauh daripada kita. Hal-hal yang terjadi di sana ataupun beberapa undang-undang di sana akan mengakibatkan masalah kekurangan pekerjaan di negara kita dan masalah alam sekitar akan sentiasa meruncing. Jadi kita kena sentiasa peka dan ambil maklum apa yang berlaku di sekeliling kita.